Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis, seterusnya yang dihormati pengurusi surau atau fiqhiyah Taman Pinggiran Senawang, Tuan Imam, Bilal, setiausaha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, kita sambung lagi bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah pada membicarakan berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni ialah dikarang oleh Imam Tirmizi, seorang ulama hadis besar yang juga pengarang kepada Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi. Beliau lahir pada 209 Hijrah dan meninggal dunia 279 Hijrah. Sebenarnya kitab ni antara kitab yang sangat makbul yang menceritakan berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan Nabi ni ada 3 ilmu yang dipelajari berkenaan dengan Nabi ni. Satu dipanggil ilmu sirah Nabi. Sirah Nabi ni menceritakan sejarah hidup Nabi yang disusun berdasarkan kepada kronologi peristiwa hidup Nabi. Maka itu dipanggil ilmu sirah, sirah Nabi, pengajian sirah. Nombor 2 ialah pengajian syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ni makna ceritakan berkenaan dengan perihal hidup Rasulullah. Macam mana Nabi punya makan, minum, rupa paras Nabi, Nabi punya ibadat, Nabi punya gurauan, Nabi punya pakaian, Nabi punya ni. Maka ilmu ni dipanggil Syama'il. Dan kitab yang paling makbul dan paling terkenal, masyhur, ialah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Yang nombor 3 ialah kitab khususiat, khususiat Nabi. Khususiat Nabi ni biasa orang pelajari dalam khasais, kitab khasais, berkenaan dengan keistimewaan Rasulullah SAW yang tak ada pada orang lain, tak ada pada Nabi lain, ataupun yang tak ada pada manusia lain. Okey, jadi yang kita mengaji sekarang ni, yang kita baca sekarang ni Syama'il. Kita baca sebenarnya asalnya nak habiskan bulan Rabiul Awal itu, tetapi tak sempat, jadi kita sambung. Tetapi dah dekat juga nak khatam. Mungkin dalam 4-5 majlis ni kita boleh khatam insya-Allah kitab ini. Jadi disambung pada malam ini. Okey, kita masuk pada bab 40. Kita masuk pada bab 40. Bab 40 qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumi fid darain amin. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab 40 iaitu bab berkenaan dengan hadis yang datang berkenaan dengan ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, kitab ada bawa? Ada kat belakang Ada bawa Ada 5 buah je pakai, 5 buah ni. Okey, kalau ada di kalangan tuan-tuan yang nak dapatkan kitab, boleh ada kat belakang. Pihak penganjur ada jual kat belakang, boleh dapatkan. Tapi pun kata ada 5 buah je baki. Okey. Bab berkenaan dengan hadis yang datang berkenaan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Bishr bin Mu'adz qala haddatsana Abu Awadah an Ziyad bin Ilaqah an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafaqat qadamah faqila la atatakallafu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sampai kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bengkak. Ada yang menegur baginda sallallahu alaihi wasallam, mengapakah Tuhan menyusahkan diri sebegitu rupa
Sedangkan atau padahal Allah Ta'ala sudah mengampunkan segala dosa tuan yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW menjawab, adakah aku tidak boleh menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur? Maksudnya Nabi SAW solat malam sampai kaki bengkak. Kaki jadi bengkak ialah kerana baginda berdiri terlalu lama berdiri, mungkin 3 ke 4 jam atau mungkin 5 jam waktu malam, sehingga menyebabkan kaki baginda SAW bengkak dan pecah-pecah. Jadi bila orang tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tuan tak ada dosa, yang dimaksudkan dengan diampunkan dosa dahulu dan kemudian ni, maksudnya Nabi maksum, tak ada dosa. Tapi kalaulah diandaikan Nabi ada dosa pun, ni diandaikan, Allah ampunkan. Jadi orang macam tuan, dosa langsung tak ada, maksum. Kalau ada pun Allah ampunkan. Apa tuan nak takut? Kan, kenapa sampai macam tu sekali ibadat kaki bengkak-bengkak? Jadi Nabi SAW jawab, aku lakukan ibadat ni ialah semata-mata nak syukur pada Allah. Tidakkah patut aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Kan, walaupun dosa tak ada. Wa bihi qala haddathana Abu Ammar al-Husayn bin Hurayth qala akhbarana al-Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamah. قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan solat sampai kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bengkak kerana lama berdiri. Ada yang bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengapakah tuan melakukan hal ini padahal sudah ditentukan untuk tuan bahawa Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa tuan yang lalu dan yang akan datang? Rasulullah SAW menjawab, adakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Atau boleh juga terjemah kat sini, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Ni hadis sama macam tadi. Wa bi qala haddathana Isa bin Uthman bin Isa bin Abd Rahman ar-Ramli qala haddathana ammi Yahya bin Isa ar-Ramli an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu yusalli hatta tantafiqa qadamah fayuqalu lahu ya Rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan solat sampai kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam bengkak kerana lama berdiri. Lalu ada yang bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, mengapakah tuan melakukan hal ini padahal Allah Ta'ala sudah mengampunkan segala dosa tuan yang lalu dan yang akan datang? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah patut aku menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Okey. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Bashar. Dia bila dalam Al-Quran dan dalam hadis ada sebutkan Allah ampunkan dosa Nabi dulu dan akan datang. Para ulama kata Nabi maksum. Bila kata Nabi tu dia ampunkan dosa dahulu dan akan datang, ialah diandaikan. Diandaikan. Ataupun boleh juga maknanya Allah bagi tahu dia ampunkan tu ialah sebenarnya Allah nak muliakan Nabi. Allah nak muliakan Nabi, Allah bagi tahu. Sedangkan memang Nabi SAW tak ada dosa. Dan itikad ahli sunnah wal jamaah yang rajih ni, yang kuatnya ialah para Nabi ialah maksum daripada dosa, sama ada sebelum jadi Nabi dan selepas jadi Nabi, dan juga maksum daripada dosa besar dan dosa kecil. Baik. Wa bihi qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Aswad bin Yazid an qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil-laili faqalat kana yanamu awwal al-laili thumma yaqum فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإن كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثر فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. Al-Aswad bin Yazid rahimahullah berkata, Aswad bin Yazid ni tabi'i, beliau bukan sahabat.
Aswad bin Yazid rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ialah isteri Nabi lah. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, mendirikan solat malam dan ibadah yang lain. Maknanya bila dah baginda tidur dulu lepas Isyak, mungkin pukul 9 ke 10 kalau waktu negara kita lebih kurang, baginda tidur dulu sampai mungkin pukul 1 ke 2 baginda bangun. Okey, lepas tu baginda melakukan solat dan ibadat yang lain. Baik. Apabila mendekati waktu sahur, baginda SAW melakukan solat witir. Sahur ni makna dah dekat nak subuh. Bila dekat nak subuh, baginda pun mula solat witir. Setelah itu, baginda SAW kembali ke tempat tidur untuk tidur sekejap agar lebih semangat ketika solat subuh. Ini sunnah. Maksudnya kadang orang tahajud, lepas dah tahajud penat, dekat-dekat subuh tu tidur sekejap untuk rehat, nanti nak bangun subuh pula. Ini sunnah Nabi. Tapi ini kalau kata dia bangun tahajud lah. Kalau tak bangun tahajud, nak bangun apa? Memang bangun subuh lah. Tapi dia sebelum subuh tu bangun, sebelum subuh tu tidur sekejap. Lepas tu nanti subuh bangun semula. Okay, baik. Jadi baginda tidur balik sebelum dekat kat subuh tu. Sekiranya Rasulullah SAW berhajat ke atas isteri baginda, baginda akan mendatangi isteri baginda. Ketika mendengar surat azan, baginda akan bangun dengan segera. Jika baginda SAW bangun dalam keadaan berjunub, baginda akan mandi dahulu. Jika tidak, baginda SAW hanya berwuduk lalu keluar pergi ke masjid untuk solat. Kalau kata malam tu Nabi ada bersama dengan isteri baginda, bila bangun subuh tu Rasulullah mandi dulu pergi solat. Kalau tak, baginda terus pergi bangun untuk solat. Baginda Nabi wuduk dan bangun untuk solat. Satu perkara ni hadis Nabi. Dalam kitab juga ada sebut, di antara waktu yang sunat seorang suami bersama dengan isteri dia ialah sebelum subuh, dekat-dekat subuh. Dia bila-bila pun boleh. Dan ni semayang lah, jangan tak semayang pula. Bila-bila pun boleh bersama dengan isteri, tapi ada waktu sunat. Para ulama tulis dalam kitab, dan dalam hadis ada beritahu waktu dia. Maknanya akhir malam dekat-dekat sebelum subuh. Waktu tu paling baik, tapi dengan syarat sebelum tu tidur dulu, rehat. Lepas tu kalau ada keinginan, maka waktu tu waktu terbaik untuk bersama dengan isteri. Okey, ini untuk orang dah kahwin. Yang tak kahwin jangan masuk campur. Okey, baik. Wa bi hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas wa hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun an Malik an Maqramah bin Sulaiman an Quraib bin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya qalatu قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معا 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Okay, baik. Ibnu Abbas ni maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ni sepupu Nabi. Cuma beliau ni budak lah dengan Nabi tu, walaupun sepupu tapi jauh beza umur. Nabi tua daripada beliau 50 tahun. Ketika Nabi wafat, beliau baru berusia 13 tahun. Beliau menceritakan kepada Quraib ni anak murid beliau, tabi'i. Ibnu Abbas berkata, beliau pernah bermalam di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha, iaitu ibu saudaranya dari sebelah ibu, dan Maimunah ni adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna beliau tidur kat rumah makcik beliau. Makcik beliau tu Maimunah, dan makcik beliau ni isteri Nabi, Maimunah radhiyallahu anha. Waktu ni Ibn Abbas budak lagi.
mungkin umur 6 tahun, 7 tahun, dia budak lagi. Macam kalau kita macam budak tadika tu duduk tidur datang orang makcik dia, tidur kat orang makcik dia. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, tapi Ibn Abbas ni dia punya budak-budak dia pun dia cerdik. Cerdik luar biasa, genius. Kan, okey baik. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, aku tidur pada sisi lebar bantal, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isterinya iaitu Maimunah tidur pada sisi bantal itu, sisi panjang bantal itu. Maksudnya kan bantal kan? Kan bantal macam ni. Jadi ni lebar ni. Jadi Nabi dengan isteri Nabi tidur kat sini. Ini kepala Nabi, kepala Maimunah. Ibn Abbas pun dia dekat dia budak lagi, dia tidur kat sini. Kepala dia sini. Jadi dia tidur kat bantal. Okey baik. Budak lagi kan. Jadi diorang bagilah tidur sekali. Okey baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu lagi kena faham, rumah Nabi bilik tak banyak. Rumah Nabi itulah bilik, itulah ruang tamu. Rumah Aisyah dia ada sikit dua bahagian, tapi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan macam kita 10 bilik. Sampai orang masuk pun sesat. Kan tapi tu rumah kita 5-6 bilik, 3-4 bilik rumah kita lah. Tapi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rumah Nabi dia macam pondok je. Jadi kerana itu bila Ibn Abbas datang pun dia tak ada duduk bilik mana. Dia pun tidur sekali dengan Nabi SAW. Budak lagi, okay, baik. Rasulullah SAW tidur sehingga tengah malam, kurang sedikit atau lewat sedikit daripada tengah malam, mungkin ke 1 ke 2 ke. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan membersihkan wajahnya daripada bekas tidurnya, lalu membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Bila baginda bangun tu, baginda macam hilangkan kesan tidur, macam hilangkan ngantuk dulu. Lepas tu baginda bangun tu, baginda baca 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran. 10 ayat akhir ni daripada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka, sampai akhir. Sampai akhir surah Ali Imran, ayat terakhir di ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi Nabi baca 10 ayat akhir surah Ali Imran tu. Okey, baik. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam menghampiri kirbah yang tergantung dan mengambil wuduk dengan air yang ada dalam kirbah tu. Kirbah ni kalau bahasa Indonesia terjemah geribah. Geribah ni bermakna bekas kulit. Zaman dulu, orang dulu macam kalau kita orang tua-tua simpan air dalam macam apa, labu sayung tu, dalam bekas tempayan. Jadi besok nak pakai ke, simpan air tu dia sejuk. Zaman dulu diorang buat bekas ada kulit. Kulit tu digantungkan dekat atas. Jadi kalau nak guna tolak yang tu, jadi boleh ambil air daripada kulit tu, bekas kulit tu. Jadi dipanggil geribah, bekas geribah. Mana bekas daripada kulit. Jadi baginda ambil wuduk daripada geribah tu. Baginda SAW berwuduk dengan sebaik-baiknya lalu mendirikan solat. Berwuduk sebaik-baiknya maksudnya berwuduk dengan tunaikan segala sunat dia. 3 kali, 3 kali, dan tunaikan sunat dia, itu makna berwuduk dengan baik. Okey, lepas tu baginda solat. Aku pun berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW hendak bersolat bersama baginda. Tiba-tiba Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, lalu menarik telinga kananku dan memutarnya supaya aku berdiri di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan memutarnya supaya aku berdiri di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini saya rasa kena tunjuk ni. Macam mana? Dia kena tunjuk. Kalau tak faham, kena tunjuk. Macam mana nak buat ni? Kena ada satu orang jadi model. Allahu Akbar. Tak apalah, ni ilmu dan ni hadis. Nanti kan tuan-tuan salah faham pula. Minta satu orang bersama dengan saya. Okey. Ni tanggal jam. Minta hari ni hantarlah tolong bantu. Hantar. Okey. Nabi solat. Nabi tengah nak solat. Okey, hantar datang. Hantar masuk sebelah kiri. Hantar masuk sebelah kiri. Jadi Nabi perasan budak ni masuk sebelah kiri, berlampas. Salah. Masuk lagi tak betul. Masuk belah kiri ni, masuk belah kiri tak betul. Jadi Nabi SAW pun buat apa? Nabi pun buat macam ni. Maaf saya pegang. Nabi buat macam ni dan Nabi tarik. Nabi tolak ke tepi. Kan sini. Jadi Nabi supaya dia berdiri sebelah kanan Nabi SAW, dan Nabi ke depan kan. Dalam hadis lain beritahu Nabi tak ada sebelah sini. Tapi lepas tu Ibn Abbas di belakang. Dia pergi belakang. Nabi tarik dia lagi ke depan. Dia pergi belakang balik.
Lepas tu Nabi tanya, kenapa kau macam tu? Nabi kata, Ibn Abbas kata, aku ke belakang sebab kerana aku rasa aku tak layak berdiri sebelah tuan. Ini adab Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Sebab kerana mula-mula dia berdiri salah di sebelah kiri, jadi Nabi betulkan supaya dia berdiri sebelah kanan. Okey, baik. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi. Perawi yang bernama Ma'an dalam hadis ni, beliau berkata 2 rakaat sebanyak 6 kali, maknanya 12 rakaat. Nabi SAW solat sampai 12 rakaat. Sesudah itu Rasulullah SAW solat witir, lalu berbaring semula sehingga muadzin iaitu Bilal datang menemui baginda SAW. Baginda solat witir 1 rakaat. Mana akhir tu dah 12. Lepas tambah satu lagi last rakaat, 1 rakaat. 1 rakaat mana witir, lepas tu baginda pun rehat. Rasulullah SAW solat witir lalu berbaring semula sehingga muazzin iaitu Bilal datang menemui baginda SAW. Apabila azan dilaungkan, baginda SAW mendirikan solat 2 rakaat yang ringkas, lalu keluar dari rumah pergi ke masjid dan mendirikan solat subuh bersama para sahabatnya. Ini maknanya muazzin datang begitu, wahai Rasulullah, dah azan. Ini Bilal radhiyallahu anhu. Biasanya Bilal akan buat kerja ni. Jadi Nabi SAW akan bangun. Nabi solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Solat qabliyah tu lah, solat sunat rawatib tu sebelum subuh ringkas. Dan lepas tu ada juga riwayat bagi tahu Nabi berbaring, rehat sekejap. Lepas tu nanti Bilal datang balik bagi tahu dengan Nabi untuk solat. Nabi pun keluar untuk solat subuh. Jadi imam solat subuh. Okay, baik. Wabihi qala haddathana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala haddathana Waqi'un. Tadi maksudnya dalam hadis, maknanya kalau satu orang tu bangun tahajud, antara sunatnya juga sebelum dia solat, bila mula-mula bangun tu sunat baca inna fi khalqis samawat, macam Nabi buat tu. Kalau hafal lah, kalau tak hafal boleh hafal kan, bagi orang yang nak hafal dan nak amal lah kan. Jadi hafal lah inna fi khalqis samawat, lepas tu baru solat 2 rakaat. Jadi bermakna yang Ibn Abbas cerita di dalam kisah ni, Nabi malam tu Nabi solat 13 rakaat dan akhir dia witir. Lepas tu Nabi pun rehat sekejap sampai subuh. Okay, baik. Wabihi qala haddathana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala haddathana Waqi'un an Syu'bah an Abi Jamrah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam sebanyak 13 rakaat. Ini secara umumnya. Secara umumnya ada 13, ada 11 pun ada, 9 pun ada. Tetapi antara 13 dengan 11 tu selalu. Sebab lepasnya ada riwayat bagi tahu kurang daripada itu. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Zurarah bin Awfa an Sa'd bin Hisham an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil laili man'ahu min dhalika an-nawm aw ghalabathu 'aynah shalla min an-nahari 12 rak'atan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sempat mengerjakan solat malam disebabkan tertidur ataupun terlalu mengantuk, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan solat 12 rakaat pada waktu siang. Ini para ulama kata ini untuk orang yang istiqamah bangun tahajud. Ada orang kadang istiqamah bangun tahajud. Tahajud dari dia punya amalan harian. Tapi kadang-kadang manusia lemah, kadang-kadang ada kali dia bermusafir atau penat sangat, malam tu terlepas tahajud. Sunat dia untuk nak kita bukan kata qada, dia tak boleh, dia bukan qada, dia untuk nak dapatkan balik tahajud dia tu, pahala tahajud dia tu, besok solat 12 rakaat. Solat 12 rakaat. Solat waktu bila? Waktu waktu duha tu. Dalam waktu duha tu solat 12 rakaat. Ni cara nak dipanggil tadaruk, nak dapatkan balik. Solat 12 rakaat. Tapi ni untuk orang yang istiqamah tahajud. Cara dia ialah solat 12 rakaat. Niat apa? Boleh niat duha lah. Niat duha pun boleh. Niat duha. Okey.
12 rakaat okey. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Abu Usama an Hisham yani ibn Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatain. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika ada antara kamu semua yang bangun pada waktu malam hendak solat, mulakanlah solat dengan 2 rakaat yang ringkas, iaitu tak lama. Ini sunnah tahajud. Bila satu orang bangun tahajud, masa mula-mula nak solat tahajud, 2 rakaat yang pertama tu, mukadimah tu, disunatkan 2 rakaat ringkas dulu. Lepas tu bawa panjang. Kerana ini memang Nabi pun buat macam tu dan Nabi tunjukkan. Nabi bagi galakan mengenai perkara tersebut. Jadi maknanya bila bangun 2 rakaat pertama tu ringkas dulu. Sebagai contohnya baca qul huwallahu ahad, lepas tu baru panjang. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakr an abihi anna Abdullah bin Qais bin Makhrama akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala al-armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatawassattu atabatahu aw fustata فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. Sayyidina Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku benar-benar ingin memperhatikan solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia punya azam. Dia kata malam ni aku nak tengok macam mana amalan malam Nabi. Maka ketika itu atau pada malam tu, aku pun tidur di ambang pintu rumah baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun di hadapan kemah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana rumah Nabi sebelah Masjid Nabawi. Rumah Nabi ni sebelah Masjid Nabawi. Contoh kalau tuan-tuan pergi Raudhah Madinah, bilik Aisyah tu itulah rumah Nabi. Sebelah tu ada lagi rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan di sebelah masjid ni, di sebelah dekat antara rumah Nabi dengan masjid ada pintu. Pintu tu malam-malam kalau Nabi solat, kadang-kadang Nabi buka. Kadang Nabi buka. Jadi para sahabat biasa juga berjaga malam di pintu tu, jaga Nabi. Ni pada awalnya. Jadi tu sahabat tu kata malam ni aku nak tengok. Dia pun duduk kat situ untuk nak perhatikan solat malam Nabi. Okay, baik. Rasulullah SAW memulakan dengan solat 2 rakaat yang ringkas. Macam tadi, mula-mula Nabi solat 2 rakaat ringkas. Okey, baik. Kemudian baginda mengerjakan solat 2 rakaat yang panjang dan panjang, iaitu seolah-olah selama 6 rakaat. Dia sampai ulang 3 kali panjang. Dia kata panjang, seolah-olah 2 rakaat yang selepas tu, maknanya kan mula 2 rakaat ringkas, lepas tu 2 rakaat lepas tu, mana 2 rakaat yang rakaat 3, 4 tu. 3, 4 tu dia kata panjang dia seolah macam 6 rakaat. Okey, tu panjang sikit. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat 2 rakaat yang lebih ringkas daripada sebelumnya. Maknanya yang 3, 4 tu panjang betul. 5, 6 tu pendek sikit daripada yang 3, 4 tu. Okey, baik. Kemudian 2 rakaat yang lebih ringkas daripada sebelumnya. Lepas tu ringkas sikit lagi. Lalu 2 rakaat yang lebih ringkas daripada sebelumnya. Kemudian 2 rakaat yang lebih ringkas daripada sebelumnya. Apa dah tu? Sekejap itu dah 2, lepas tu 4, kemudian 6, kemudian 8, 10 dan 12. Okey, dah 12 tu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat witir 1 rakaat. Solat witir 1 rakaat. Jadi solat baginda sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 13 rakaat. Yang beliau tengok malam tu iaitu 13 rakaat. Akhir dia witir. Okey. Wa bi qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha qala
أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Okay. Abu Salamah bin Abdul Rahman, beliau ni di antara tabi'i besar lah, tabi'i besar, anak pada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ayah beliau sahabat, tapi beliau tidak, beliau tabi'i. Beliau meriwayatkan, aku pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagaimanakah solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Tujuan asal beliau tanya ni ialah pada solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Maknanya amalan Nabi kat rumah. Amalan Nabi bulan Ramadan dekat rumah macam mana? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah jumlah rakaat solat sunat sama ada pada bulan Ramadan ataupun pada bulan-bulan lain melebihi 11 rakaat. Tapi ini pun secara umumnya. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu bahawa Nabi punya solat malam kat rumah tak kira lah sama ada Ramadan ke tak Ramadan, secara umum berapa rakaat? 11. Tapi sebelum ni beritahu 13. Itu saya kata ini secara umumnya. 11 pun ada, 13 pun ada. Secara umum ada 11. Lepas ni kita azan jap. Tak melebihi 11 rakaat. Ni tak kira Ramadan ataupun tidak. Secara terperincinya, baginda SAW solat 4 rakaat. Jangan kamu bertanya akan keindahan dan panjang solat ini. Kemudian baginda SAW solat 4 rakaat lagi. Jangan kamu bertanya akan keindahan dan panjang solat ini. Maksudnya Aisyah kata, mula-mula Nabi bangun solat 4 rakaat. Aisyah kata pasal dia punya cantiknya solat tu dan panjang kau tak payah tanya lah. Aisyah kata nak beritahu panjang betul, kau tak payah tanya. Okey, kemudian beliau kata 4 rakaat lagi, jangan tanya panjang dia. Aisyah kata memang panjang betul lah. Tapi kenapa dia beritahu 4-4 sedangkan solat tu 2-2? Faham maksud solat tu 2-2. Tapi Aisyah kata 4-4. Maksudnya 4 rakaat yang pertama tu sama, lebih kurang sama. Dan 4 rakaat lepas tu pendek sikit tapi sama. Tapi macam mana pun yang semuanya 8 tu panjang lah, panjang. Cuma 4 rakaat yang kedua tu pendek sikit dari sebelum tu. Okey, baik. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam solat witir sebanyak 3 rakaat. Mana 8 tambah 3 11. Okey. Aku bertanya wahai Rasulullah, adakah tuan tidur sebelum solat witir? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah, sesungguhnya kedua mataku lah yang tidur, nama hatiku tak tidur. Sebab ni kadang-kadang Nabi punya amalan, iaitu Nabi solat 8 rakaat, lepas tu Nabi rehat. Ni ada juga macam tu, Nabi rehat. Sebelum solat witir Nabi rehat sekejap. Jadi bila Nabi rehat tu nampak macam Nabi tidur. Tu Aisyah kata, bila tuan tidur tadi, tuan tak ambil wuduk ke? Terus solat witir. Tapi Nabi kata, aku ni tidur bukan macam orang lain tidur. Aku tidur, mata nampak tidur tapi hati tak tidur. Jadi tidur aku tak membatalkan wuduk. Jadi bila aku bangun tu witir, tak payah ambil wuduk. Okey, sebelum azan jap. Sini dalam hadis ni bagi tahu, hadis ni kalau dibaca jangan salah faham bahawa ini hadis ni bukan dalil bahawa, kan dalam hadis ni betul 8 rakaat kan, 8 tambah 3 11. Hadis ni bukan dalil bahawa tarawih 8 rakaat. Kalau ada orang berdalilkan dengan hadis ni bahawa tarawih tu 8 rakaat dengan berdalilkan hadis ni, para ulama kata kurang tepat. Sebab yang Aisyah cerita ni, beliau bukan cerita pasal tarawih. Beliau cerita pasal solat Nabi kat rumah waktu malam. Nabi punya solat tarawih ialah yang Nabi tunjukkan tu berjemaah. Itu kat masjid. Yang lepas tu Nabi masuk dalam. Tapi yang ini amalan Nabi bersorangan kat rumah. Jadi sebab itu Aisyah kata Ramadan ke tak Ramadan, Nabi punya solat secara umumnya berapa rakaat? 11 rakaat. 8 lepas tu 3 secara umumnya. Jadi hadis ni bukan dalil kepada witir, kepada tarawih 8 rakaat. Kalau kita berdalil ni kurang tepat maksudnya daripada hadis ni. Okey, baik. Jadi ni dalam hadis ni bagi tahu 11 rakaat. Cuma dalam hadis pula bagi tahu bahawa witir 3 rakaat. Jadi sebenarnya kadang-kadang Nabi solat 13 rakaat. Witir 1 rakaat. Kadang-kadang pernah juga 11 rakaat, witir 3 rakaat. Minta azan.
Minta azan, minta muazzin segera azan. Lepas tu kita sambung sikit lagi Selesai azan kan kita sambung sampai solat isyak sekejap. Sikit. Sekarang tak boleh lama sangat. Sekejap okay. تخلف الميعاد اللهم صل وسلم إنك لا تخلف. Okey, sambung. Wa bihi qala haddathana Ishaq bin Musa qala haddathana Ma'nun qala haddathana Malik an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail 11 rak'atan yutiru minha biwahidah fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqi al-ayman. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat malam sebanyak 11 rakaat. Termasuk satu rakaat solat witir. Mana 10 rakaat qiyamul lail, akhir sekali witir. Okey, baik, satu rakaat. Apabila selesai mengerjakan solat, baginda sallallahu alaihi wasallam berbaring mengiring ke kanan, iaitu tertumpu pada lambung rusuk ke kanan. Maksudnya ada riwayat kata Nabi punya witir 3 rakaat, 11 rakaat 3 witir. Ada juga riwayat kata Nabi punya 11 rakaat 1 witir. Maknanya dua-dua tu boleh. Mungkin kadang-kadang macam ni, kadang-kadang Nabi buat yang lain. Okey, baik. Wa bi yang Nabi baring ni maksud lepas dah solat witir semua, sebelum subuh tu Nabi rehat. Nabi berbaring menghadap ke arah kiblat. Macam ni. Macam ni. Maknanya kepala sana, kaki sini,
dan muka menghadap ke arah ni. Nabi berbaring di atas rusuk kanan, menghadap ke arah kiblat. Memang biasa kalau Nabi tidur, Nabi kalau tidur, Nabi bertidur macam tu. Sunnah tidur ialah sebenarnya ada beberapa cara, tapi antaranya yang banyak Nabi tidur, iaitu Nabi tidur dengan macam kedudukan jenazah tu. Menghadap ke arah kiblat, kepala sana, kaki sana, dan kemudian muka menghadap ke arah kiblat. Wa bihi qala haddatsana Ibnu Umar qala haddatsana Ma'nun an Malik an Ibn Shihab nahwa wa haddatsana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab nahwa. Riwayat ini sama seperti di atas. Wa bihi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu al-Ahwasi an al-A'mash an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 9 rakaat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam sebanyak 9 rakaat. 9 pun benar. Sebab itu ada riwayat kata 13, ada kata 11, ada juga kata 9. Baik. Semua tu ada. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri 'anil A'mashi nahwahu. Riwayat ni sama seperti di atas. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. Baik. Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengerjakan solat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau ikut Nabi solat tahajud. Beliau tengok Nabi tengah tahajud, beliau pun ikut. Beliau ingatkan Nabi solat pendek, umurnya panjang betul. Okey, baik. Kata Hudzaifah, di sini maknanya sabit bahawa solat malam qiyamul lail ni boleh dibuat berseorangan. Itu yang afdal lah. Tetapi boleh juga dibuat secara berjemaah. Okey, baik. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk dalam solatnya, baginda membaca Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Maknanya mula-mula Nabi angkat takbir, Nabi baca itu dulu. Ni sebenarnya kadang-kadang Nabi ada baca iftitah buat dia, kadang-kadang pernah juga Nabi baca doa ini. Okey, sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Lalu rukuk. Lama rukuk baginda. Surah Baqarah berapa juzuk tuan-tuan? Surah Baqarah 2,5 juzuk lebih kurang. Lepas tu baru Nabi rukuk. Lama rukuk baginda hampir sama dengan lamanya berdiri. Tadi Nabi dah berdiri dekat 2,5 juzuk. Bila Nabi rukuk macam diri juga. Allah dia tahu berapa lama. Semasa rukuk, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Subhana rabbil azim, Subhana rabbil azim. Iaitu terjemah dia, Maha suci Allah Tuhanku yang Maha agung, Maha suci Allah Tuhanku yang Maha agung. Nabi ulang-ulang tu Subhana rabbil azim, atau mungkin juga ada Nabi baca zikir lain, tetapi Nabi rukuk begitu lama. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya untuk berdiri, iaitu i'tidal. Lama berdiri baginda hampir sama dengan lamanya rukuk tadi. Tadi rukuk macam berdiri. I'tidal pun lebih kurang lama rukuk juga. Agaknya mungkin dekat sejam mungkin. Diri dia dekat sejam, rukuk sejam, i'tidal sejam lagi. Ini dianggarkan. Baik. Semasa i'tidal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbil hamd, li rabbil hamd, iaitu seluruh pujian untuk Tuhanku, seluruh pujian untuk Tuhanku. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Lama sujud baginda hampir sama dengan lama dia berdiri yang rakaat pertama tu. Okey, semasa sujud baginda membaca Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Sesudah itu baginda mengangkat kepalanya dari sujud, duduk antara dua sujud. Lama duduk baginda hampir sama dengan lamanya sujud tadi. Sujud sama macam ni, duduk tu pun lama macam sujud.
Semasa duduk antara dua sujud, baginda membaca Rabbighfirli Rabbighfirli, ya Allah ampun aku, ya Allah ampunkan aku. Demikianlah Rasulullah SAW memanjangkan suratnya, memanjangkan solatnya. Agak-agak tu berapa, satu rakaat tu berapa jam kan? Silap entah satu rakaat tu mungkin dekat 3-4 jam. Boleh jadi juga malam panjang waktu tu. Biasanya malam panjang musim sejuk. Boleh jadi waktu tu malam panjang Nabi pun solat. Satu rakaat mungkin makan 3-4 jam. Satu rakaat. Mana tak bengkak kaki Nabi? Kan? Okey, baik. Jadi baginda membaca surah Al-Baqarah pada rakaat pertama, surah Ali Imran pada rakaat kedua, surah An-Nisa pada rakaat ketiga, dan surah Al-Maidah atau surah Al-An'am pada rakaat keempat. Mana satu malam Nabi tahajud dalam 4 rakaat, Nabi baca hampir 5 juzuk. Tuan-tuan kena faham, 5 juzuk tu baru diri dia, rukuk dia, sujud dia, lepas tu i'tidal lagi, semuanya mungkin makan masa begitu lama. Itu yang sampai kaki Nabi bengkak-bengkak, pecah-pecah. Kalau kita nak bandingkan ibadat Nabi dengan kita ni dosa sepenuh-penuh diri, sepenuh badan, daripada ujung kaki sampai ujung rambut, tapi pun kita tak ibadah malam pun. Tapi orang yang mana suci daripada dosa, dibersih dari dosa, ibadat dia macam ni. Jadi kalau kita baca, kita boleh bayangkan macam mana hebatnya ibadah Rasulullah SAW. Baik, Syubah iaitu perawi hadis ini ragu sama ada yang Nabi baca tu surah Al-Maidah ataupun surah Al-An'am yang dibaca pada rakaat keempat. Kita habiskan sikit lagi saya cuba habiskan bab ni. Boleh tuan-tuan kita habiskan bab ni Boleh tuan-tuan kita habiskan bab ni, sebab bab ni ada sikit panjang. Saya bajet kita boleh habislah bab ni kan, untuk malam ni je kan. Okey, baik. Wa bi qala haddathana Abu Bakr Muhammad bin Nafi' al-Basri qala haddathana Abdul Samad bin al-Abd al-Warith an Ismail bin Muslim al-Abdi an Abi al-Mutawakkil an Aisyah radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin min al-Qur'an lailatan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun solat sepanjang-panjang malam dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran. Pernah juga Nabi solat satu malam, Nabi baca satu ayat Quran tu Nabi ulang sampai subuh. Dalam riwayat lain ada disebutkan Nabi baca ayat apa? Nabi baca in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lepas tu Nabi ulang, Nabi menangis, Nabi ulang sampai subuh. Apa terjemah ayat tu? Terjemah ayat tu, wahai Allah, kalau kau azab manusia ini, wahai Allah, mereka itu tetap hamba kau, tapi kalau wahai Allah kau ampunkan mereka, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi ulang ayat tu. Seolah-olah Nabi mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda SAW berdiri begitu lama sehingga terlintas niat tidak baik dalam hatiku. Abdullah bin Mas'ud ditanya, yang tanya ni anak murid beliau. Bila beliau sampaikan, anak murid beliau tanya, apakah niat buruk itu? Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, aku hendak duduk dan meninggalkan solat bersama Rasulullah SAW. Maksudnya, aku dah tak tahan solat dengan Nabi, sampaikan aku berniat nak mufarakah dengan Nabi. Mufarakah, lepas tu bagi salam, duduk bagi salam, tinggalkan Nabi SAW. Sebab tak mampu, Nabi diri lama sangat. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه كرواية sama macam tadi. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat dalam keadaan duduk, termasuk ketika membaca surah dalam solat. Apabila bacaan surah tinggal sekitar 30 sehingga 40 ayat, baginda berdiri dan meneruskan bacaan sambil berdiri, lalu rukuk dan sujud. Pada rakaat kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama. Mana pernah juga Nabi qiyamul lail, Nabi solat duduk. Mula Nabi solat duduk, Nabi baca
lepas tu dah mungkin lagi sikit atau 30-40 ayat lagi nak teruskan bacaan, Nabi diri pula. Jadi bermakna para ulama agak hadis kata solat sunat ni boleh solat duduk. Solat duduk. Boleh jadi juga waktu tu Nabi SAW sakit, Nabi duduk, tapi bila Nabi dah kuat sikit, Nabi bangun, Nabi pun berdiri solat. Lepas tu Nabi duduk balik. Baik. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Husaym qala haddatsana Khalid al-Hadza an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i faqalat kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan fa idza qara'a wa huwa qa'im raka'a wa sajada wa huwa qa'im wa idza qara'a wa huwa jalis raka'a wa sajada wa huwa jalis. Abdullah bin Shaqiq rahimahullah, beliau berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat malam lama sekali dalam keadaan berdiri dan juga pernah solat malam lama sekali dalam keadaan duduk. Dua-dua pernah. Diri pun pernah, duduk pun pernah. Apabila baginda membaca surah dalam keadaan berdiri, baginda akan rukuk dan sujud dalam keadaan diri. Kalau Nabi dah diri, jadi rukuk sujud tu rukuk dan sujud dalam keadaan diri tu maksudnya rukuk tu dalam keadaan diri lah. Kemudian sujud tu turun sujud. Okay, baik. Jika baginda membaca surah dalam keadaan duduk, maka baginda akan rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Maksudnya Nabi rukuk tu pun duduk. Okay, baik. Mana rukuk dengan duduklah daripada duduk tu. Wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'ib bin Yazid an al-Muttalib bin Abi Wada'a as-Sahmi an Hafsah zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhati qa'idan wa yaqra'u bis-surati wa yurattiluha hatta takuna atwala minha. Hafsah ni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ni anak Sayyidina Umar, Hafsah binti Umar. Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat sunat sambil duduk. Baginda membaca surah Al-Quran dengan tertil sehingga bacaan itu menjadi lebih lama daripada surah lain yang lebih panjang yang dibaca tanpa tertil. Maksud Nabi baca solat duduk tu, Nabi baca tertil betul. Lebih daripada kalau orang baca surah yang panjang yang dengan tanpa tertil. Itu Nabi baca panjang. Karena ayat tu tak panjang, tapi Nabi baca tertil, menyebabkan jadi panjang. Baik. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammad an Ibn Jurayj qala akhbarani Uthman bin Abi Sulaiman anna Aba Salamah bin Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamun hatta kana aktharu salati wa wajalis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, menjelang akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian besar solat baginda yang sunat dikerjakan dalam keadaan duduk. Ini sebab akhir hayat Nabi sakit 13 hari. Nabi sakit 13 hari, lepas tu Nabi duduk kat rumah Aisyah. Waktu akhir ketika dah gering sebelum baginda wafat, baginda dah tak larat nak berdiri. Jadi waktu tu Nabi SAW solat duduk. Kerana Nabi cuba diri, tapi lepas tu Nabi duduk. Juga ada riwayat sebutkan bila Nabi SAW dah akhir hayat, badan baginda dah agak macam berisi sedikit. Bukan gemuk, macam berisi. Dan waktu tu Nabi pun dah mula uzur. Jadi Nabi SAW kadang bila Nabi solat, lepas dah berdiri, kadang-kadang Nabi duduk. Lepas tu Nabi diri balik. Tapi yang betul, bila nak dekat wafat betul, Nabi dah tak larat diri dah. Jadi Nabi solat duduk saja. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atayn qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'da wa rak'atayn ba'da al-maghribi fi baiti wa rak'atayn ba'da al-isya'i fi baiti. Ni sikit lagi tuan-tuan lagi beberapa hadis ni nak habis. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah solat sunat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri. Aku pernah, siapa yang kata ni? Abdullah bin Umar. Okay, baik. Aku pernah solat sunat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri. Solat maknanya Nabi solat asing, aku solat asing. Apa dia solat dia? Solat 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas Maghrib di rumah baginda, dan 2 rakaat selepas Isyak di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi punya adat, kebiasaan Nabi ialah Nabi solat sunat Nabi banyak buat di rumah. Solat fardu Nabi buat di masjid. Solat sunat Nabi buat di rumah.
Jadi sebab tu kadang kalau azan, oleh kerana rumah Nabi sebelah masjid je, bila azan Nabi solat kat rumah, solat sunat, termasuk juga solat subuh. Lepas tu bila nak akamat, Bilal atau muazzin panggil Nabi, wahai Rasulullah, nak akamat dah. Nabi pun keluar, Nabi solat. Jadi sebab itu Nabi kata, hendaklah hidupkan rumah kamu juga dengan solat. Solat tu masuk solat sunat. Sebenarnya sunat ni iaitu solat fardu dibuat di masjid, di rumah juga kena ada bahagian solat sunat. Jadi kena di rumah, kadang kena ada solat sunat juga kena dibuat di rumah. Baik. Tapi masalah kita ialah rumah kita pagung wayang. Rumah kita segala macam-macam ada kat rumah kita. Jadi kadang-kadang kalau kita balik rumah, baru sampai rumah, orang rumah datang. Abang, bawang dah habis. Kita tadi baru niat nak sembahyang sunat kat rumah, bawang lah kena beli. Kan, lepas tu sampai pula dah TV dah terbuka kan ni. FIFA pula habis kan, bola pula. Jadi kalau macam tu keadaan rumah kita, maka ada baiknya kalau kita buat rawatib tu buat kat masjid je. Sebab kalau buat kat rumah, bukan rawatib yang ada dia bola yang ada, filem Korea yang ada. Jadi kerana itu baik buat kat masjid. Tapi sebaiknya juga usahakan di rumah kita juga ada ibadat solat sunat yang dapat dibuat. Contohnya macam tahajud, dapat hidupkan di rumah walaupun sedikit. Sebab kerana rumah yang di dalam dia ada amalan agama, solat, zikir dan lain-lain, rumah itu akan antara menjadi sebab tolak azab daripada Allah Ta'ala. Ini begitu berkesan. Tapi kena buatlah. Kena buat. Di rumah kita juga kena buat ibadat. Jadi ibadat bukan di masjid je. Di masjid solat jemaah dan lain-lain, majlis ilmu dan lain-lain. Tapi di rumah kita pun kena ada bahagian ibadat, solat sunat. Jadi diberikan sedikit bahagian. Baik. Okey, berapa hadis lagi? Dalam 3-4 hadis lagi. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala wa haddathatni Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atayn hina yatlu'u al-fajr qala Ayyub wa urahu qala khafifatain. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat 2 rakaat ketika fajar terbit dan ketika azan berkumandang. Maksudnya solat sunat sebelum subuh ni. Maksud di sini ialah solat sunat sebelum subuh. Baik. Ayyub, iaitu salah seorang perawi hadis ni berkata, aku mengira Nafi', iaitu ustaz aku berkata, solat sunat tersebut adalah solat sunat 2 rakaat yang ringkas, tak lama. Memang dalam hadis pun bagi tahu Nabi SAW solat sunat sebelum subuh Nabi lakukan ringkas. Ringkas tu bukan makna ringkas laju, bukan, ringkas yang sempurna. Ada riwayat sebutkan bahawa Nabi baca rakaat pertama kul ya, rakaat kedua kul wallahu ahad. Tapi kalau nak baca surah lain pun boleh. Tapi nak bagi tahu 2 rakaat tu ringkas. Antara solat sunat yang kita kalau boleh jangan tinggalkan sekali-kali ialah solat sunat sebelum subuh. Dalam hadis ada bagi tahu solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ialah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sebab itu jangan tinggalkan solat sunat sebelum subuh. Kalau satu orang datang surau atau masjid, tengok solat dah mula, dia tak sempat nak sembahyang sunat, apa dia kena buat? Dia terus masuk sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh boleh buat solat sunat tu. Solat sunat qabliyah dan ba'diyah ialah boleh dibuat selagi waktu solat tu masih ada dan tak perlu niat qada. Boleh faham tak? Maknanya kalau tertinggal solat sunat sebelum subuh, adab buat solat sunat sebelum subuh ialah sebelum solat. Qabliyah ni patutnya buat sebelum solat. Tapi kalau tak sempat datang masjid atau surau, solat jemaah dah mula, terus join solat jemaah, tetapi lepas habis solat boleh solat tu. Tapi niatkan qabliyah. Boleh dibuat solat tu. Kalau sempat solatlah, tak sempat buat lepas tu. Jadi jangan solat dulu baru masuk dan jemaah, terus solat jemaah, tapi lepas tu boleh buat. Jadi kalau orang tertinggal solat sunat sebelum subuh, maka lepas habis solat subuh buat solat sunat sebelum subuh yang tertinggal tadi. Pahala dia begitu besar. Kalau boleh jangan tinggal. Okey, sebab dalam mazhab Hanafi dia orang kata wajib. Hanafi sampai kata wajib. Tapi dia orang ada hukum lain. Okey. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazari an Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mihran an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 rak'atayn qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha. Qala Ibn Umar wa haddathatni Hafsah bi rak'atay al-ghadah wa lam akun arahuma min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menjaga 8 rakaat solat sunat muakkadah.
Rawatib maksud dia, solat sunat yang muakkad. 2 rakaat sebelum solat zuhur, 2 rakaat selepasnya. Okey, sebelum solat zuhur 2 rakaat, 2 rakaat selepas solat zuhur, 2 rakaat selepas solat maghrib, dan 2 rakaat selepas solat isyak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Hafsah ni maknanya kakak beliau isteri Nabi. Hafsah iaitu kakak aku memberitahu kepadaku mengenai 2 rakaat solat sunat fajar. Tetapi aku tak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakannya. Sebab kerana itu Rasulullah buat kat rumah. Jadi beliau tak pernah nampak Nabi buat Nabi buat kerana waktu tu Nabi buat di rumah. Jadi kesimpulannya berapa? 10 rakaat. 10 rakaat solat rawatib ini ialah yang muakkad. 12 rakaat tak muakkad. Okey, 12 rakaat tak muakkad. Kesemua solat rawatib ialah semuanya 22 rakaat. Kesemua solat rawatib ialah dalam mazhab Syafi'i, kesemua solat rawatib ialah berapa? 22. 10 yang muakkad, 12 yang tidak muakkad. Okey, kita pergi yang muakkad dulu, selain tu semua tak muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Dah berapa? 10. Ini yang muakkad. Okey, kalau campur muakkad tak muakkad, semua 22. Okey, kita kira semua 22. Tuan-tuan faham sendiri, selain tolak 10 tu akan jadi 12. 12 tu tak muakkad. Okey, semua solat rawatib berapa? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, 2 muakkad, 2 tak muakkad. Selepas zuhur 4, 2 muakkad, 2 tak muakkad. Sebelum asar 4 tak muakkad. Sebelum maghrib 2 tak muakkad. Selepas maghrib 2 muakkad. Sebelum isyak 2 tak muakkad. Selepas isyak 2 muakkad. Semua tu 22. 12 muakkad, 10 muakkad, 12 tidak muakkad. Semua 22. Okey, sikit lagi 3 hadis. Wa bi qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Khalid al-Hadda an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghrib rak'atayn wa ba'da al-isya'i rak'atayn wa qabla al-fajri tintain. Sayyid Abdullah bin Syaqiq rahimahullah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai solat sunat rawatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur. Okey, dan 2 rakaat selepasnya. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa semua tu? 10 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, dan 4. 2 rakaat selepas maghrib, 6. 2 rakaat lepas isyak, 8. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Ni 10. Di 10 ni muakkad. Yang saya beritahu tadi campur semua. Okey, hadis yang terakhir. Alhamdulillah, hadis terakhir. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Asim bin Damrah yaqul sa'alna 'Aliyan karramallahu wajha. Sa'alna 'Aliyan karramallahu wajha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min an-nahar. Faqala innakum la tutiquna dhalik. Qala faqulna man ataqa dhalika minna shalla. Faqal kana idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna 'inda al-'asri shalla rak'atain wa idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna 'inda adh-dhuhri shalla arba'an wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'da rak'atain wa qabla al-'asri arba'an yafsilu baina kulli rak'atain bit-taslim 'ala al-mala'ikati al-muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Okey, Asim bin Damrah rahimahullah, beliau bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajha mengenai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang. Solat Nabi waktu siang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, sesungguhnya kamu semua tidak akan mampu melakukannya. Seolah Ali kata tak payah tanyalah, kalau kau tanya pun kau nak buat pun tak mampu buat. Kan sebab kerana Rasulullah ni ibadat hebat. Tapi kami berkata, seandainya ada di antara kami yang mampu, dia pasti akan melakukannya. Tuan tolonglah bagi tahu. Kod kalau kami mampu, kami cuba buat. Baik. Dengan itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberitahu, apabila kedudukan matahari dari arah timur, iaitu dari arah terbitnya matahari, mencapai kedudukan yang sama dengan kedudukannya dari arah barat pada waktu asar, maka Rasulullah pada waktu
Sekejap tuan-tuan waktu. Okey, faham. Kedudukannya dari arah barat pada waktu asar. Bukan waktu asar ni, maksudnya bila dah matahari tu berada di tengah dan tergelincir. Itu maksudnya. Maka Rasulullah SAW akan mendirikan solat duha 2 rakaat. Rasulullah SAW akan mendirikan solat duha 2 rakaat. Dan apabila kedudukan matahari dari arah timur mencapai kedudukan yang sama dengan kedudukannya dari arah barat pada waktu zuhur. Ini maksudnya tadi kalau matahari dah terbit, kemudian waktu duha lah, Nabi solat duha. Bila matahari dah berada di tengah langit, lepas tu tergelincir. Jadi iaitu bila masuk waktu zuhur, maka Rasulullah SAW akan mendirikan solat 4 rakaat, iaitu solat awabin. Solat 4 rakaat iaitu solat awabin. Solat awabin. Solat awabin ni sebenarnya para ulama berbeza pendapat. Ada kata solat awabin ni ialah solat antara maghrib isyak dipanggil solat awabin 6 rakaat. Tapi ada dalam hadis pada bagi tahu bahawa solat 4 rakaat sebelum zuhur, selepas azan sampailah ke sebelum semayang zuhur, selepas azan tu tergelincir matahari, solat itu pun dipanggil solat awabin. Ada bahkan itu ada dalam hadis. Macam ni pun dipanggil solat awabin. Jadi awabin ni boleh memberi makna 2 solat. Sama ada solat antara maghrib isyak 6 rakaat ataupun solat lepas masuk zuhur tu sampai sebelum solat zuhur 4 rakaat. Okey. Rasulullah SAW mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. Okey, baginda SAW solat 4 rakaat sebelum asar. Baginda memisahkan setiap 2 rakaat dengan memberi salam kepada para malaikat al-muqarrabin, para nabi dan seluruh orang mukmin dan muslim yang mengikuti mereka. Ni maksudnya Nabi solat 2 rakaat lah. Mana kalau Nabi solat 4 rakaat sebelum zuhur pun, Nabi solat 4 rakaat tu Nabi solat 2 rakaat bagi salam. Sebelum asar Nabi solat 4 rakaat, 2 rakaat Nabi bagi salam. Cuma kat sini dikata Nabi bagi salam kepada para malaikat, para nabi dan semua orang beriman. Kalau kita biasa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tapi Nabi pernah tambah salam Nabi bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu Nabi tambah lagi wa alal malaikatil muqarrabin, wa alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Pernah Nabi bagi salam, Nabi bagi salam tu panjang lagi. Ini pernah, tapi jarang orang lakukan, tapi boleh dilakukan. Itu dibincangkan dalam kitab fiqh. Ini maksudnya nak bagi tahu antara solat rawatib Nabi Muhammad SAW. Baik. Maaf malam ni panjang sikit kerana kebetulan bab ni panjang, jadi saya rasa bagus kita habiskan terus. Jadi alhamdulillah dah habis dah bab ni. Nanti sambung bab 41, bab solat duha. Okay, baik. Bab yang 41 ni kita sambung nanti insya-Allah besok, sambung bab solat duha. Saya minta maaf panjang sikit malam ni, tapi apa-apa pun jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dapat berikan perhatian dan masya-Allah dapat berikan tumpuan yang sebaiknya. Alhamdulillah. Dan kita doa juga dengan berkat bacaan hadis ni, kita baca pasal Nabi, baca hadis Nabi SAW, kita berharap dengan amalan kita baca hadis Nabi ni, Allah angkat wabak daripada kita. Amin insya-Allah kan. Dan Allah Taala jauhkan kita daripada musibah, daripada negeri kita, daripada negeri lain insya-Allah kan. Amin. Okey, baik. Wallahu alam. Besok sambung kat mana? Besok sambung Masjid Taqwa. Masjid Taqwa. Baik. Subhanallah bihamdi, subhanakallah.